overrate dalam sesuatu organisasi. So this kind of the issue sebenarnya apa terjadi, kenapa ramai sangat yang berhenti bekerja, kenapa yang memutih kerja, mengulang dan sebagainya. So this is bawah human resource intervention. So last kali kita pergi kepada strategy intervention. So untuk strategy intervention dia iras-iras dengan strategic management, iaitu lebih kepada misi dan visi bagi sesebuah syarikat dan dia punya planning dan sebagainya. Dan untuk minggu keempat adalah lebih kepada evolution untuk sustainable change dan isu setiap barriers lah. So yang minggu keempat ni adalah very ringkas dan bagi saya mudah, iaitu lebih kepada contemporary issue, means that anything that you see, sebab bagi saya semua orang bekerja kan pada masa kini, jadi anda sendiri lihat apakah isu-isu semasa yang ada dalam sesebuah konteks organisasi tersebut dan apakah dia punya halangan, cabaran dan sebagainya. Okey, macam biasa anda ambil tahu bahawa minggu ketiga iaitu kena submit individual assignment dan minggu keempat adalah group assignment seperti biasa. Jadi saya harap semua dapat siapkan on time kerana tidak ada extension. Saya harap saya tidak perlu memberi sebarang extension untuk sebab sekarang ni untuk pengisian markah agak cepat means that after 1 week sahaja habis di kelas kena submit markah kepada UUM. So masa tu agak penting bagi saya sebab kritikal. Okay, untuk my references, saya ada masukkan dalam nota tadi modul so dia dah ada manual lah. Jadi anda boleh baca. So manual tu kiranya dia dah cover almost all the given topic yang kita akan discuss later. Tetapi untuk sebarang penambah pembacaan, anda boleh lihat dekat nombor 2, nombor 3 dan sebagainya. Ini adalah my references dan additional references. So my references ni adalah ketika melakukan nota ni, ini adalah bahan rujukan utama. Untuk additional ni mungkin dah untuk penambah, untuk baca tambahan anda boleh baca untuk memahami lebih lanjut. So berbeza dengan JMJA 3073 iaitu lebih menekankan konteks strategic management dalam public sector, tetapi untuk JMJM 3043 ni kita memang khususnya membincangkan sebuah organisasi. Jadi organisasi tersebut dia tidak kira lah sama ada private ataupun public kerana kedua-duanya adalah organisasi. Okay. Dan kita pergi kepada arahan tugasan. So ada beberapa arahan tugasan. So yang pertama untuk tugasan GM 3043 ni kena ambil maklum iaitu tugasan dia agak berat sedikit berbeza dengan JMJA 3073, iaitu yang pertama para pelajar dikenaki memilih satu artikel. Jadi anda kena cari satu artikel berkaitan dengan pembangunan organisasi atau perubahan dalam organisasi. So artikel boleh bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu, tidak ada masalah. So dan perbezaan itu misalnya antara 202. Okey, bagi saya saya open Saya tak kisahlah sama ada terkini atau tidak sebab kadang-kadang saya faham nak cari artikel yang terkini agak sukar dan akan ambil masa. Jadi as long as the article is within the context of the PO, bagi saya tiada masalah, anda boleh guna. So the artikel tersebut anda kena register ataupun tunjuk pada saya. So later saya akan buat satu platform dalam ODL. Kat situ anda boleh hantar artikel tersebut dan saya akan check sama ada artikel tersebut boleh digunakan atau tidak. Jadi lagi cepat anda hantar, jadi mungkinlah by tomorrow saya akan set up dia platform. Lagi cepat anda hantar, lagi bagus bagi saya. So artikel boleh sama atau tidak. Untuk artikel bagi sesebuah pusat, bagi saya kalau boleh cuba cari artikel yang berbeza. Tetapi kalau katakan pusat Ipoh, pusat Kuantan, pusat Melaka, mungkinlah pusat Ipoh guna artikel tu, pusat Kuantan pun guna artikel tu. Bagi saya tidak ada masalah sebab berbeza pusat. Tetapi kalau pusat yang sama, saya tak galakkan menggunakan artikel yang sama. Jadi apabila saya kesan, saya detect, saya akan minta orang yang kemudian tu untuk cari artikel yang baru. Okey, apa yang perlu dilakukan ketika mencari artikel ni, anda kena memahami konteks iaitu berkaitan dengan perubahan yang dilaksanakan dalam sesebuah organisasi itu. So anda
by by learning nanti anda akan faham lah apa itu jenis perubahan yang perlu dikesan dan apakah solusi-solusi yang perlu diberikan ketika anda melakukan assignment tersebut, kerana dalam artikel tu dia ada membincangkan sebab apa dalam konteks OD ni, kalau kita buat dia punya research, selalunya dia akan membincangkan sesebuah organisasi, dan kebanyakan yang sering dibincangkan dalam artikel-artikel jurnal ilmiah ni adalah berbentuk sekolah ataupun institusi pendidikan. Mungkin anda lihat di situ bahawa ada isu berkaitan dengan bebanan seorang cikgu, kekangan kelas, teknologi dan sebagainya. So itu adalah isu-isu yang sering dibincangkan dalam sesebuah jurnal ataupun artikel ilmiah. Jadi isu-isu bebanan teknologi sebagainya itu yang perlu anda kupaskan dalam assignment tersebut. So okey, untuk assignment jika boleh adalah lebih kurang 7 hingga 10 muka surat. Tak perlu nak buat banyak-banyak bagi saya. Cukup dalam 7 hingga ke 10 muka surat. So bagi saya itu yang terbaik kerana lagi concise, means that kurang banyak error. Okay, rujukan yang sama iaitu APA 7 star, target lebih kurang sama iaitu kurang daripada 20%. Okey, yang ini adalah rubrik. So boleh tengok rubrik bagaimana untuk melaksanakan anda punya assignment tersebut. So yang pertama adalah problem identification. Ini maksud saya apabila anda baca artikel tersebut, dia ada bagi tahu permasalahan sebenarnya. So permasalahan itu anda kena